antara dua pasukan besar ini, Dingoes MPX dan juga Valdez Esports. Kalau pattern sebelum ni seperti yang kita perhatikan, Valdez datang nak curi kereta je, tapi adakah perkara tersebut akan berulang? Nampak gayanya ada ofensif yang dilakukan oleh mereka, cuba untuk mendapatkan opening yang baik. Tapi sekarang ni perpisahan di antara dua pasukan Dingoes, Epi dan juga Iron Pro berada di satu sudut yang berbeza, manakala untuk pemburu dan lagi seorang itu Wraith berada di satu sudut yang lain pula. Dan apakah perencanaan yang berbeza mungkin akan berlaku? Tembakan dilepaskan, Six berjaya dapatkan satu pula dengan M16 E4. Adakah akan berjaya mendapatkan yang kedua? Sekarang ini cantik daripada Iron Pro mencari yang seterusnya. Mungkinkah mereka yang akan menakluki kembali tanah rozok berdarah ini? Ya, cantik sekali daripada Iron Pro, berjaya untuk mendapatkan knockdown yang kedua dan akan menghabiskan match tersebut secara langsung. Dingoes MPX benar-benar ingin mengajar Valdez Esports bahawa ini sekarang ni kita orang dah ada momentum. Tadi mereka mendapatkan 9 kills untuk map Miramar tersebut, maka saya rasa mereka ada suntikan motivasi yang sangat-sangat besar untuk berlawan dengan pasukan Valdez Esports pada waktu ini yang telah pun terperangkap di dalam bandar rozok. Maka nak tak nak mereka terpaksa untuk komit ke bahagian hadapan, di mana Konsep dan juga Martin berbaki dua. Epi nampak kelibat, Konsep yang telah pun pergi ke bahagian hadapan. Energy drink akan digunakan pakai dari segi first aid, nampak gaya yang tidak akan dimiliki oleh kedua-dua pemain daripada pasukan Dingoes MPX. Iron Pro ada, so at least kat sini Iron Pro ada 75 HP, tapi tak lama saya rasa pemburu dan juga seorang lagi pemain iaitu Wraith akan datang untuk memberikan bantuan kepada dua rakan mereka yang telah pun terperangkap di dalam bandar rozok pada waktu ini. Martin akan pergi bahagian hadapan dengan menggunakan PP Bison. So pertarungan akan berlaku sampai ke titisan darah yang terakhir di rozok. Bantuan sangat diperlukan sekarang ni, tapi Epi dia nak masuk dalam juga. Kita tak pasti kenapa dia tak nak keluar. Dan Martin akan cuba untuk picking, tapi nampak yang menyorok kepala dia. Pecah kepala dia. Martin berjaya untuk ditundukkan oleh Iron Pro. Pembukaan yang sangat yang diperlukan, dan pemburu dan juga Wraith tak lama saya lagi akan menyusul. Iron Pro dengan double barrel dekat situ meletop kepala Martin, pecah dia hantar pulang ke lobi. Dan sekarang dua saja lagi, 4 lawan 2. Valdez mungkin akan tunduk ke tangan Dingoes MPX. Semuanya tersangkut dalam rumah. Tembakan Free Fire dilepaskan, Mini 14, tapi pemburu jatuh pula. Pemburu cuba untuk dihabiskan secara langsung, tapi Konsep tak sempat. Situasi 3v2 pula kali ini. Tembakan ke dalam kawasan tingkap, dia nak keluar ataupun tidak. Dia fikir 2-3 kali, tapi ada 3 orang sedang pun tunggu. Sekarang revival akan dijalankan terlebih dahulu. Tak perlu untuk terburu-buru sebenarnya, masih ada masa. Tapi nampaknya Epi dengan AKM, apa yang dia ingin cuba untuk lakukan sekarang ini. Konsep dan juga rakan tak sempat tu hilap, tertembak belah dinding. Kalau kena memang betul-betul headshot. Konsep kepala sedang pun cuba untuk diburu. Sekarang Epi dengan AKM masih dalam keadaan tenang, tapi Dingoes akan dapatkan kerataan terhadap Valdez Demada. Tempat yang ke-16 jatuh tunduk ke tangan Dingoes MPX. Pakai langgar drone spot ni bos. Dingoes MPX 4 kill mereka berjaya dapatkan. Kalah sekali lagi Valdez Esports ke tangan mereka. Cantik pembukaan yang dibuat oleh Dingoes MPX, menghalang pergerakan keluar daripada pasukan Valdez Esports sebentar tadi. Dan sekarang ini FaZe dia terus saja bergerak ke arah kawasan rumah. Mereka mahukan perlawanan ini. No Mercy melepaskan tembakan, tapi dia yang dijatuhkan oleh pasukan FaZe nampaknya oleh Maroon 5. Tapi satu lagi trade berjaya dilakukan, 3 lawan 3. High ground dimiliki oleh Aura Jaxi pula dijatuhkan. FaZe mungkin akan memenangi perlawanan yang digunakan pakai, dan Korpai trade demi trade berlaku, tapi Aura last guy untuk mereka. Tembakan dilepaskan dengan sangat-sangat tepat, tapi inilah perlawanan 2 lawan 1. Jaden tinggal bersorangan, bom di paling tepat tapi tidak terkena pula. Adakah dia akan diratakan, menjadikan ini perlawanan yang agak laju sebenarnya untuk Matt Miracle? Dia nak lari. Dia nak lari. Lawan lah. Tapi dia tak nak, sebab dia tahu sekarang ini dia tengah nombor 1. Setiap poin itu sangat berharga untuk dia tambahkan. Walaupun ekstra KS ke apa benda yang dia boleh dapatkan sebagai pihak yang ketiga, itu adalah satu perkara yang sangat penting untuk didapatkan oleh Aura. So agak bijak jugalah dekat situ Jaden. Tapi tembakan agak tajam sebenarnya untuk Jaden. Tadi kalau kita tengok kan, dia ditembak daripada bahagian lereng tu, berjaya untuk mendapatkan 1, dan dia hampir-hampir mendapatkan Maroon 5 di dalam kawasan rumah cendawan tersebut. Satu flick yang sangat baik sekali dengan skop 3. Membuatkan FaZe Clan tidak dapat untuk melakukan satu pushing dengan begitu agresif sekali. So mereka terpaksa untuk reset, dan itu akan memberi peluang kepada Aura Esports kekal dengan satu orang pemain. Sebab kalau kita tahu sekarang ini dari segi kedudukan ataupun perbezaan mata antara mereka dan juga pasukan yang berada di tempat yang kedua, perbezaan sebanyak 19 mata. Lalu mereka bahagian atas sebenarnya. Seterusnya akan ditunjukkan, dan saya rasa lari teruk pergi ke arah selatan. Bahkan daripada AP mencari orange play, tidak berjaya menjatuhkan sesiapa. Mereka perlu untuk merencanakan pergerakan
untuk masuk ke arah zon seterusnya yang lari sangat-sangat jauh. Kalau kita lihat sekarang ini, Orange Play ada 637 meter untuk masuk ke dalam zon seterusnya. Hanya tinggal 40 saat saja lagi. Tapi bahaya sebenarnya sekarang sebab kalau kita tahu Dingoes MPX ada 2 buah kenderaan saja untuk mereka. Sebab tadi ada dalam dasar dalam 3 orang saja. Kalau satu kenderaan tu rosak kemudian Circle Hardship sekali lagi, memang habis cerita. Kalau tak ada smoke memang lari kontak-ganting tempat yang terbuka. Tapi buat masa ini perlu untuk bergerak dengan pantas, elakkan fight terlebih dahulu, pentingkan zona aman sebab itu objektif yang paling penting kalau anda tak banyak kereta lagi untuk digunakan sebagai alatan untuk anda rotate dengan pantas ataupun rotate dengan lebih jauh. Tapi ada Bigetron Red Aliens, dia nak pergi ke arah compound ni tapi dipegang pula oleh pihak lawan. Dalam masa yang sama Luxi ditembak daripada jarak yang jauh. Eagle Esports akan terselamat dan sebenarnya pembukaan yang cantik oleh mereka. Sebab kalau BTR, dia buat apa pusing-pusing ni? Itulah tu. Dia buat apa? Mereka tak ada pancing tu. choice. Tak ada choice. Dia pancing Diorang pick either tu. kena rush ke dalam compound tersebut ataupun mereka kena cari opening ke bahagian kanan. Tapi sukar juga sebab kanan tadi pun memang betul-betul dah lock kepada pasukan mereka. Tapi FaZe Clan 3 dalam keadaan knockdown, 1 yang telah pun diambilkan serta-merta. Tapi Bulcha at least dekat sini dapat 1 lagi kill Saguati untuk pasukan FaZe Clan. 5 total kill untuk mereka selepas tadi mereka mendapatkan 3 orang pemain daripada pasukan Aura Esports yang masih lagi berada dalam permainan kita. 52 orang pemain masih lagi berbaki. God Tani akan mencuri Korpai secara langsung daripada HVNB dengan selambanya tanpa rasa bersalah. Tapi revival boleh dilakukan oleh Bulcha untuk mengangkat Vintores, salah satu top terminator jugalah untuk PMPL Thailand. Small boy. Small boy kat sini. Dia dapatkan satu knockdown dari jarak jauh. Damrud pula dapatkan Orange Play. Nampaknya dah mula untuk mengganas. Inilah masa untuk kita bersemangat. Minit yang ke-17 permainan. RSC akan ambil high ground. Perkara yang kita tunggu-tunggu. Sebab Kim paling hebat dalam jarak yang jauh di P28. Tapping manja dekat situ. Dapatkan kill yang pertama. Senyuman yang pertama untuk Kim. Cari Evos terkena ataupun tidak. Dibotol 3 single pakai kereta tapi tak berjaya untuk dapatkan apa-apa knockdown untuk Kim. Tapi setakat ini dapat untuk memperlahankan pergerakan pihak lawan. Sekarang kita lihatkan sekali keempat di perkarangan, di pegunungan Gatka. Tempat yang paling Kim suka, di bahagian yang tinggi, di bahagian yang begitu jauh dengan pihak-pihak lawan mereka. Dan apa yang perlu diperlukan oleh RSG sekarang ialah Small Boy, Kim dan juga Batman memancing semuanya berjarak jauh. Dapatkan end tersebut, tambahkan jumlah kill mereka. Circle ini satu circle yang sangat kejam dan RSD adalah salah satu pasukan yang telah pun berada di kawasan atas. Peluang untuk mereka farm kill dan kita tahu Kim 90 FPS ni bos. Telah pun berjaya mendapatkan satu lagi. Dah mencari confirm kill je. Come on RSD. Tunjukkan anda boleh comeback macam mana anda buat di grand final tempoh hari. Infamila dapatkan Dingoes MPX Epi yang menghadapi kesukaran yang teramat sangat untuk masuk dalam circle tapi dah ada dekat atas. Dia dah masuk ke kawasan bukit sebenarnya untuk Dingoes MPX dan mereka sekarang ini struggle untuk masuk lebih jauh ke kawasan bukit tersebut. Ya, tapi itulah dia tekanan telah pun diberikan oleh pasukan Livescape terhadap Dingoes MPX. 1-1 main telah pun dijatuhkan dengan net mungkin yang dilontarkan pada waktu yang sama oleh The Infinity membuatkan Dingoes MPX akan tersangkut di bahagian bawah tersebut. Tak pasti sama ada diorang dah hilang satu orang pemain ke tak. Oh ya betul. Mereka tinggal bertiga saja. Zuxi akan dilihat oleh Katolisa. Agak berbahaya untuk Bigetron Aliens tapi nasib baiklah mereka dibantu secara tidak langsung oleh satu lagi pasukan yang lain yang memberikan tekanan kepada Katolisa supaya mereka tidak dapat untuk melakukan overpicking. Tapi pada waktu ini Circle akan berpihak kepada King Fam dan juga Dingoes MPX. Tak berapa jauh daripada pasukan RSG perlu memastikan bahawa mereka tidak akan tewas dengan pasukan EVOS Reborn dan seterusnya masuk ke dalam Circle dengan jayanya dan beraksi dengan sangat-sangat cemerlang untuk 2 pusingan berturut-turut. Tapi inilah dia, satu kill masih lagi dipegang oleh pasukan RSG. Pada waktu ini mereka tahu ada pasukan yang akan datang menghampiri mereka daripada bahagian hadapan dan mereka telah pun regroup untuk memastikan bahawa firepower mereka akan mencukupi apabila mereka perlu berlawan dengan EVOS Reborn. Ada helang, ada serigala dekat belakang. RSG mampu ataupun tidak mereka mengantar kedua-duanya pulang ke lobi tapi Wraith akan diletupkan oleh Vintores. Sekarang mampukah dia diangkat ataupun tidak? Diharapkan dia dapat diangkat sebab kita ingin lihatkan mungkin kali ini sekali lagi tim Lish akan bersinar untuk dapatkan chicken dinner. Tapi nampaknya permulaan perjalanan daripada tim Demigod sekarang cuba untuk naik ke bahagian belah atas di belakang The Infinity mencari kekosongan dalam kawasan zon yang kelima di perkarangan kaki-kaki Gunung Gatka, tempat yang paling sukar untuk dimainkan. Tapi itu dia Small Boy akan dapatkan Nguyen, Damrud akan dapatkan Join Me Yellow. Sekarang satu demi satu dapat berjaya untuk dibunuh tapi nampaknya Astro akan bermain dengan lebih santai. Dia tak akan menembak terhadap 2 player Demigod tapi malang untuk Dingoes MPX terkeluar dengan lebih awal tempat yang ke-14 untuk mereka. Ya, pergerakan yang sangat sukar untuk mereka masuk
masuk ke dalam circle sebenarnya menyebabkan mereka dijatuhkan tempat ke-14, tapi perjuangan belum selesai untuk dua lagi pasukan Malaysia. Geek Fam yang berada di kawasan bawah bukit sekarang ni sedang struggle juga untuk masuk ke dalam circle seterusnya. Mereka tinggal 3, tapi mereka masih lagi ada peluang sebenarnya untuk masuk dalam circle, dan inilah dia Livescape membaling ke arah Voki sebenarnya. Adakah akan berjaya menjatuhkan? Tidak, hanya berjaya merendahkan nyawa saja. Voki masih lagi melepaskan tembakan menggunakan DP, tidak mengendahkan langsung bom daripada Katulisa sekarang ini. Adakah dia terkena? Saya rasakan tidak, tapi sebenarnya Voki berjaya mendapatkan satu orang daripada Join Me di situ. Wah, cantik sekali daripada pasukan RSG. Mereka akan mengeluarkan EVOS Repo secara langsung daripada permainan kita dengan bantuan daripada pasukan Eagle Esports. Itulah dia penambahan untuk pasukan EVOS Repo pada waktu ini yang berada di tempat ketiga. So mungkin mereka boleh dikejar oleh pasukan-pasukan yang berada di bahagian bawah, tapi RSG sekarang ini mereka perlu pula berlawan dengan pasukan Bigatori Alien yang telah pun naik ke bahagian atas daripada Voki. Berseorang saya di bahagian seterusnya. Tom telah pun mendapatkan satu knockdown terhadap Voki dengan satu lontaran grenade. Infinity IQ juga sedang berlawan pada waktu ini di bahagian bawah, tapi itulah di John Me Yellow akan terkeluar di tempat yang ke-12 top sekarang ini untuk dua pasukan Malaysia Geek Fam dan juga RSG. Di mana Voki masih lagi boleh diselamatkan. Batman dan dua lagi rakan mereka, 3 lagi rakan mereka akan datang bersama-sama pada waktu ini menyelip masuk dalam circle yang berikutnya, tapi ada tekanan yang diberikan oleh pasukan Bigatori Aliens dan juga Livescape secara bersama-sama, tapi Zuxi akan terkena banyak betul damage daripada Molotov tersebut. 8 kill dah pun ada untuk RSG, dan nampaknya Zuxi akan jatuh ke tengah zon biru. Luxi terbuka sekarang. Livescape akan dapatkan Bigatron Red Aliens, tempat yang ke-10 untuk mereka, dan sekarang Voki akan diangkat. Voki akan cuba untuk dibangunkan sekarang MVP round yang kelima, cuba untuk dibangunkan kembali, menghidupkan lagi peluang untuk RSG menentang dengan Livescape demi mendapatkan kawasan yang terbaik. Tapi zon akan turun sikit ke bahagian bawah, zon ke kaki Gunung Gatka. Yang di atas belum untuk bergerak turun, yang tinggi kini perlu untuk perlahan-lahan cari peluang untuk mereka masuk ke bahagian bawah, ke dalam zon yang ke-6. Tapi RSG saya rasa akan bertemu dengan Livescape. Mahu ataupun tidak, dia perlu mengeluarkan Livescape terlebih dahulu. Mantap daripada Small Boy, pakar tembak papan kita, mencari satu knockdown dan berjaya mendapatkan 8 kill sekarang ini untuk RSG. Tembakan dilepaskan, mereka mahukan trade yang baik, tapi Voki berjaya dijatuhkan. 3 orang daripada RSG dijatuhkan, 2 orang nampaknya, 3 meninggalkan last guy untuk Kim. Jangan pick Kim, alamak, Kim terus saja diserang. Adakah inilah dia pengakhiran untuk RSG? Come on Kim, tembakan dilepaskan, dan itulah dia pengakhiran untuk RSG. Tetapi mereka berjaya mendapatkan kill yang baik sebenarnya. 8 kill bersama dengan 1 untuk placement point. Tapi Geek Fam ada zone yang seterusnya, dan mungkinkah akan berjaya mendapatkan Chicken Dinner? Snipe, kalau diberikan sniper, memang itu yang akan dilakukan oleh beliau. Satu tugas yang begitu baik sekali dilakukan oleh Snipe dengan sniper yang diberikan oleh beliau. AWM dapat daripada airdrop yang turun dekat depan kompon mereka. Aura akan terkeluar di tempat yang ke-7, so at least 2 lagi mata tambahan untuk pasukan Aura Esports yang tinggal berseorang sejak daripada awal permainan. 6 pasukan yang terakhir, Geek Fam ada. Adakah Geek Fam pula kali ini yang akan berjaya untuk mendapatkan winner Chicken Dinner? Small Boy baru saja ditunjukkan kepada kita. 5 kill tak pun dikumpulkan oleh Small Boy, tapi RSG telah pun terkeluar terlebih dahulu seperti yang anda dapat lihatkan sebentar tadi. Inilah dia top 5 kita. Livescape, The Infinity, Geek Fam, FaZe Clan, Infinity IQ dan juga Demigods Incognito. Infinity IQ sekarang terperangkap kat luar zon, diperhatikan dengan begitu baik oleh Geek Fam. Snipe sekarang nampaknya membara. Ada 3 tim dengan 7 kill, tapi Geek sedang pun mengejar dengan 6 kill kutipan setakat ini. Itu dia QB dapatkan yang ke-7 sekarang. Tempat yang ke-6 untuk Infinity IQ dengan jumlah kill sebanyak 4. Kita dalam top 4 sekarang ini, mengejar Chicken Dinner. Pertarungan antara 4 buah tim daripada negara-negara yang berbeza, dan ada Malaysia sekarang yang cuba mengejar perkara yang sama. Malang Demru telah pun mati, tapi QB Sen dan Snipe masih lagi hidup. Tony akan dapatkan 1 orang, Sen akan dapatkan 1 orang juga dalam masa yang sama. Sekarang cuba untuk mengeluarkan Livescape terlebih dahulu. Mereka di kawasan high ground tapi ditekan oleh zon yang ke-6. Bertubi-tubi sekarang Geek Fam menanti waktu yang sesuai dengan bunyi kenderaan, tapi belum lagi nampak kelibat sesiapa. Ya, mereka akan ditekan oleh zone. Geek Fam QB ada 10 meter dia masuk ke dalam zone seterusnya. Alamak, Snipe dijatuhkan pula di situ. High ground lawan low ground, tapi Sen cuba untuk memberikan satu tindakan yang bijak. Sen berjaya dapatkan 1, tapi sayang sekali, saya rasa dia boleh dapat confirm kill tu kalau Katulisa tidak berjaya untuk diselamatkan. Tapi nampak kayaknya pertarungan menyebabkan Malaysia terkeluar di tangga yang ke-4. Satu yang baik dengan keadaan circle sebegitu sebenarnya. Ya, 3-3-2 situasi di selasa yang terakhir ini, di mana untuk The Infinity saja yang ada 2 orang player. Revival boleh dilakukan oleh Livescape. So ini adalah peluang agak baik juga untuk mereka mendapatkan Chicken Dinner, dan Circle sebenarnya lebih berpihak kepada pasukan Livescape dan juga The Infinity berbanding dengan Demigods Incognito. Maka mungkin kita masih lagi tidak akan dapat melihatkan satu region menyapu bersih ketiga-tiga wakil mereka dengan Chicken Dinner secara keseluruhan. Tapi still lagi satu permainan agak baik untuk Demigods Incognito dari wildcard
mana mereka kekal di dalam top 3 pada waktu ini. 3 kills telah dikumpulkan oleh Demigods Incognito. Perlu untuk merangkak sedikit demi sedikit ke bahagian hadapan, tetapi Livescape ada tempat yang cun-cun melecun. Ya, cun-cun melecun dengan 10 kill dalam poket mereka. Situasi 3 lawan 2 lawan 3, tapi Tuni akan meletupkan satu orang player Demigod. Satu lagi grenade sampai. Satu lagi yang tinggal. Ada bom lagi ataupun tidak. Tembakan dengan scope 3. Auto meninggoy dan sekarang satu lagi grenade. Mengeluarkan terus Demigod. Tempat yang ketiga sekarang top 2 Livescape. Menentang dengan Dev Infinity. Sekarang situasi 3 lawan 2. Advantage begitu banyak untuk Livescape. Mencari player-player yang berbaki untuk The Infinity. Ya betul, dan sekarang ini nampak gayanya pertarungan pembalingan-balingan bom saja akan berlaku di antara dua pasukan ini. Kita tak boleh nak cakap mana-mana tim confirm, tapi alamak, baru je cakap Infinity dah terbakar. Mesej yang ada seorang akan dijatuhkan, akan terkeluar. Kalau dia tak sempat jatuh, mantap dia keluar tepat pada masanya. Akhirnya berjaya menyelamatkan diri dan nampak gayanya pertarungan masih lagi kekal dengan 3 lawan 2. Livescape mencari sekarang ini tembakan rambang dilepaskan ke arah pokok kerana itu adalah tempat lazim persembunyian orang. Tapi nampak gayanya belum lagi terkena mana-mana tembakan tersebut ke arah mana-mana body. Dan adakah mereka akan berjaya mendapatkan chicken dinner dengan manpower yang mereka ada? Tapi nampak gayanya mereka akan ditekan oleh Playzone yang akan datang ke arah pasukan Livescape. Infinity, mereka ada zone, tetapi adakah mereka akan mampu ataupun tidak untuk mendapatkan chicken dinner dengan manpower yang sangat-sangat kurang sekarang ini? Habis itulah ada damage yang sangat-sangat kritikal telah diberikan kepada Dinosaur. Tinggal lebih kurang 20 HP saya lagi, tapi dia boleh menggunakan first aid sebenarnya. Yang itulah yang akan dilakukan oleh Dinosaur. Tapi Nuzi dah tahu dah di mana kedudukan Dinosaur. Cantik sekali daripada Nuzi. 5 kills pun diperoleh oleh pemain support. Tapi macam kat sini kita boleh tengokkan satu permainan close encounter sangat baik sekali daripada Nuzi. Mungkin boleh nampak juga Arvirlo. Katolisa membantu dari bahagian belakang. Maka Nuzi tidak akan berjaya untuk mendapatkan niat beliau untuk menjatuhkan satu lagi pemain daripada pasukan Livescape. 1 lawan 1 situasi pada waktu ini. Katolisa lawan dengan Gotani. Kalau Livescape dapat chicken dinner, maka Katolisa akan jadi MVP. Kalau Infinity dapat chicken dinner, maka mungkin Nuzi ataupun Gotani yang akan mendapatkan MVP untuk pusingan kita kali ini untuk pengakhiran hari yang kedua. Tapi itulah dia 1 lawan 2. Ya, 1 lawan 2. Revival sedang dijalankan. Dia tak nak buang masa. Dia akan terus maju ke hadapan. Informasi diberikan oleh rakam dia. Dia knockdown. Sekarang nampaknya 2 player dah pun bangun. Belum sempat untuk hilap. Dah pun sempat. Kalau ada bom boleh letupkan kedua-dua sekali. Mampukan dia untuk kelas Katolisa. 1 lawan 2 situasi untuk diri beliau. Double picking dilakukan. Dan winner chicken dinner untuk tim lawan beliau, iaitu The Infinity Thailand, menutup tirai pada hari kita yang kedua. Round yang ke-6 dimenangi oleh mereka dengan jumlah kill sebanyak 14. 14 kill, satu jumlah kill yang banyak. 14 kill, satu jumlah kill yang banyak kerana mereka berasal dari kawasan atas bukit. Jadi sebab itu mereka menyekat kemarahan RSG dan kemudian slow-slow bunuh pula Geek Fam.